Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi berada pada ayat 21 dan 22 dari surah Yusuf. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada muka surat 561 jilid yang keempat. Maksud firman Allah pada ayat 21 dan 22, dan orang Mesir yang berinya berkata kepada isterinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia memberi manfaat kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami beri kedudukan yang dan kebaikan kepada Yusuf di muka bumi, iaitu di Mesir, dan kami ajarkan kepadanya tafsir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita telah lihat sungguh buta mata hati orang yang tidak melihat perjalanan Nabi Yusuf ini, yang telah kita bincangkan sebagai ahsanul qasas. Ketika dilempar dalam perigi waktu kecilnya, dipisahkan daripada keluarganya, dijual sebagai hamba sahaya, tapi dalam status dia sebagai hamba Allah, perkara-perkara ujian yang berlaku inilah yang telah membawanya ke tangga pertama suksesnya, kejayaannya yang direncanakan oleh Allah untuknya. Allah berkuasa terhadap urusan yang dikehendaki, walaupun orang lain berkehendak sebaliknya. Allah yurid wa anta turid wa la yakun illa ma yurid. Kamu kehendak, Allah pun kehendak, tapi tak akan berlaku melainkan apa yang Allah saja kehendaki. Jadi inilah dia, wallahu ghalibun ala amri. Saya telah jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana perkara ini berlaku, kesaksian peristiwa-peristiwa itu untuk membawa baginda ke satu makam yang tinggi, kedudukan yang mulia. Isteri kepada Aziz Misr ini kita tak dapat lihat namanya dalam Al-Quran, dan tiada pula dalam hadis-hadis Nabi. Yang ada cuma daripada kisah-kisah yang dikemukakan oleh para ahli tafsir daripada sumber-sumber Israeliat yang namanya Zalaikha ataupun Zulaikha. Demikianlah dituliskan oleh Tahir Ibn Ashur, ulama yang terkemuka dan tafsirnya Tahrir Tanwir. Dan ada pula menambah bahawa orang Yahudi memanggilnya sebagai Ra'il. Wallahu alam, ada yang mengatakan Ra'il itu nama sebenar, Zaliha ataupun Zulaikha itu gelarannya. Jadi nama ini juga disebut oleh Ibn Katsir. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihkan, Mesir yang dimaksudkan di sini adalah Memphis, iaitu satu wilayah di sekitar kota Kahirah pada masa ini. Ketika itu, kekuasaan Mesir terbahagi kepada dua. Mesir yang dikuasai oleh orang Kanaan yang dikenali sebagai Hyksos, dan Mesir atas yang dikenali daerah Sa'id, ibu kotanya sekarang dipanggil sebagai Alexandria. Maka di sana terdapat banyak sekali peninggalan lama, dan penguasanya merupakan orang Mesir, orang Egypt. Pada masa Nabi Yusuf AS, kekuasaan Mesir bawah sangat menonjol dan menguasai banyak daerah. Orang-orang Mesir membenci mereka dan menamakannya sebagai Hyksos, iaitu berarti sebagai pengembala babi ataupun babi itu sendiri. Pada masa itulah Bani Israel mendapat tempat. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah ni, natakhizahu walada. Perkataan ittakhazah lain daripada akhazah. Jadi ittakhazah ni atau ifta'ala, setiap kali ada penambahan huruf, dia boleh membawa pada makna baru, dan makna di sini menunjuk pada kesungguhan. Seperti saya ibaratkan kepada tuan-tuan, contoh yang lalu, kalau kita berada pada satu posisi yang penting, kita berpangkat, berkedudukan, kita melihat anak-anak saudara kita yang perlukan bantuan, sokongan, motivation, bagi. Kerana tak lama kita berada di sini. Satu masa besok, bila kita tua dan sedang meninggalkan kedudukan kita, pada masa itu anak-anak saudara yang pernah kita hargai akan mengingati. Maka begitulah maksud Aziz Misr, iaitu orang besar Mesir ini, pandangannya jauh dan firasatnya tepat. Jadi huruf waw pada kata walinu alimahu min ta'wil ahadith, ada di kalangan para ulama memahaminya sebagai kata fungsi sebagai penguat, bukan menggabungkan dua benda yang berbeza. Ada juga yang memahami kata waw ni fungsi dia menggabung sekian banyak yang disebut satu persatu, banyaknya perkara yang Allah ceritakan kepada kita, prosesnya berlaku, kesinambungannya satu persatu daripada awal hingga akhir, dan kesudahan daripada berbagai bentuk anugerah yang banyak itu. Maka barangkali ada berbagai-bagai tafsiran kepada waw itu sendiri. Atas dasar itulah huruf lam pada kata walinu'allimahu adalah diistilahkan sebagai lamul aqibah. Ini bahasa Arab panggil lamul aqibah. Jadi takwil hadis dinilai, ditafsirkan oleh sebahagian daripada para ulama sebagai mukjizat Yusuf, sebagai kedudukan baginda menjadi nabi. Memang pada akhirnya seperti bunyi ayat 22 ni, Allah menganugerahkan kepadanya kenabian dan juga ilmu. Hukman sebenarnya sama dengan perkataan hikaman, iaitu dia sama dengan hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Segala perkara yang
bersifat hukum, hakim, hukmun, mahkamatun, hikmatun, dan perkataan hikamun. Ini semua ha, kaf dengan mim. Kalau kita lihat berkisar maknanya pada benda yang bersifat akal. Maknanya benda yang bersifat kebijaksanaan. Semuanya bermuara kepada maksud akal yang sihat, kebijaksanaan, ilham yang Allah berikan, wahyu yang diberikan. Maka Nabi-Nabi Allah dianugerahkan hukman. Dalam banyak ayat kita akan lihat merujuk kepada sifat Allah ni hakim. Maka semuanya merujuk kepada kebijaksanaan. Jadi hikmah antara lain, satu daripada maksud yang dibawa oleh perkataan hikmah tu adalah satu benda yang baik. Sama ada perbuatan, perkataan. Orang yang membuat satu keputusan dipanggil sebagai hakim. Dan hikmah juga boleh diertikan sebagai satu benda yang bila digunakan akan menghalang terjadinya kemudaratan ataupun kesulitan. Maka itulah yang ditarik dengan perkataan hakamah. Hakamah ni kata Muhammad Tari Syarawi bahawa dia merujuk kepada tali yang memegang seekor kenderaan yang umpamanya kalau kereta itu pada steeringnya lah. Maka inilah dia perkataan yang merujuk kepada ha, kaf dengan mim. Jadi memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai, inilah satu daripada tanda orang itu memiliki hikmah. Jadi memilih yang terbaik dalam dua perkara pun dipanggil sebagai hikmah. Dan orang yang bijaksana dipanggil sebagai hakim. Apa pun makna hukum dan ilmu yang dimaksudkan ayat ni, pastilah dia merupakan satu kelebihan yang mantap, yang hebat, yang unggul, yang tidak disertai oleh sebarang kelemahan, kerana ia satu mukjizat yang diberikan Allah kepada seseorang hamba pilihannya, iaitu Nabi. Kemudian perkataan asyuddahu. Asyuddahu ni dari perkataan asyud. Setengah mengambil makna asyuddahu dari perkataan syiddah. Syiddah ni maknanya syad. Syadun ni makna tarik, kuat. Maka kalau kita memahami kesinambungan daripada penggunaan perkataan ini dalam bahasa Arab, dia merujuk pada kesempurnaan kekuatan. Para ulama berbeza-beza pendapat lah, seperti yang dinyatakan dalam tafsir Ibn Arafah. Dimaksudkan asyuddahu itu sebahagiannya mengatakan pada usia 20 tahun, sebahagiannya mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 35 tahun, ada mengatakan 40 tahun, kerana Allah ada menekankan perkataan 40 tahun dalam surah Al-Ahqaf contohnya, wa balagha arba'ina sanatan. Manakala Imam Malik pula mengatakan bahawa perkataan asyuddahu ini adalah merujuk kepada satu waktu umur matang, mungkin pada seseorang itu pada usia 18 tahun. Jadi penggunaan perkataan ini berbeza-beza seperti dihimpunkan oleh Imam Ibn Jauzi sebagai contohnya. Beliau berkata itu merujuk pada salasun wa salasuna sana. Ini merupakan pendapat Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas, 33 tahun. Ada yang mengatakan bahawa itu 18 sana, merupakan 18 tahun. Ini merupakan kata Abu Saleh daripada Ibn Abbas juga. Pendapat ketiga mengatakan arba'una sana, Qala'ul Hasan. Ini pendapat Al-Hasan. Yang berikutnya mengatakan waktu seorang itu ihtalam, maknanya sinul ihtilam, sampai umur balik. Ini merupakan pendapat daripada Rabi'ah, Zaid bin Aslam. Ada mengatakan 20 tahun itu dhahak. Ada mengatakan lebih kurang 17 tahun hingga 17 tahun mungkin ke 40 tahun, merupakan pendapat Zajjaj. Dan kata Ibn Qutaybah merupakan 38 tahun. Begitulah perbezaan pendapat para ulama pada perkataan asyudda, tapi ia datang perkataan syadda yashuddu, syiddatun, dia merujuk kepada keras, satu benda yang bersifat matang. Kalau pokok itu umpamanya daripada kecil dia tumbuh sehingga ia besar dan boleh menghasilkan buah, maka pada waktu dipanggil sebagai asyuddah. Dia dah sampai ke tahap dia begitu kuat dan dapat berdiri secara independennya. Dan tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, pengulangan perkataan balagha ini menunjukkan kepada usia 40 tahun adalah puncak kesempurnaan, seperti Allah nyatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan. Jadi mungkin ini menunjukkan 40 kerana ada perkataan asyuddahu itu ditekankan oleh Allah dan disebut perkataan balagha sebanyak 2 kali, contohnya surah Al-Ahqaf itu dalam ayat yang ke-15. Jadi seandainya pencapaian usia kesempurnaan pada usia 40 tahun, maka tidak perlu ada pengulangan kata mencapai. Ini kata sebahagian para ulama tafsir yang memilih pendapat 40 tahun itu. Syekh Qutb, kalau kita lihat dalam tafsirnya bertajuk Fi Zilal Quran, memperkirakan, Syekh Qutb seorang yang terpelajar sebenarnya. Beliau belajar di US. Beliau punya pendudukan yang ilmu, penguasaan ilmu bahasa yang solid dan bukan orang calang-calang, seperti ditulis oleh Syekhuna Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi. Jadi ketika, kalau kita ikut kiraan Syekh Qutb, beliau berkata Yusuf ketika dipungut oleh kafilah itu dalam usia 14 tahun, dan usia itu juga dia dibeli di Mesir. Adapun usia isterinya pada masa itu, Syekh Qutb memperkirakannya sekitar 30 tahun, isteri Aziz. Ketika itu mereka belum dikurniakan anak. Kerana itu dia mengharap semoga Yusuf AS dapat jadikan sebagai anak angkat. Keinginan macam itu tidak mungkin muncul kecuali setelah berlalu masa yang lama, panjang dari perkahwinan. Jadi suami yang menjadi menteri dan orang besar itu diperkirakan umurnya, kata Syekh Qutb, mungkin 40 tahun dalam kiraan beliau. Isteri berumur 30 tahun. Nah, jika usia Yusuf waktu digoda pada masa itu sudah dewasa,
usianya sekitar 25 tahun dan wanita musyrik itu sekitar 40 tahun. Jadi usia 40 tahun kata Syed Qutb merupakan usia kematangan, keberanian, pengalaman dan kemampuan untuk melakukan tipu daya. Dan bagi seorang perempuan yang menjadi isteri kepada orang besar, tentulah pakaiannya, kehidupannya, mungkin pada penampilannya, mungkin wang simpanannya pada usia 40 tahun, dan dia berjumpa dengan Yusuf pada usia dia 30 tahun, maknanya dia sudah matang sebab dia berani. Maka perkataan asyuddahu yang dipilih oleh Syed Qutb itu mengatakan mungkin usia sekitar demikianlah, kata beliau. Berapa pun usia perempuan itu, yang jelas dia menggoda Yusuf AS, bagaimana yang kita akan lihat dalam ayat yang berikut. Dan kemudian Allah menyatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Muhsinin ini jamak perkataan muhsin, ia diambil dari perkataan ihsan. Kata Imam Al-Harali, sebagaimana dikutip daripada Imam Biqai, ia adalah satu puncak kebaikan melibatkan sesuatu amal perbuatan. Jadi terhadap hamba, ihsan ni tercapai waktu dia memandang dirinya pada diri orang lain sehingga dia beri untuknya apa yang seharusnya diberi untuk dirinya. Sedang ihsan sesama makhluk, sama manusia begitu. Tapi ihsan dengan Allah ni, kata Imam Al-Biqai, iaitu dia merasa leburnya diri dia, fana dia dalam ibadah, sehingga kerana dia melihat Allah SWT itu mengetahui perkembangannya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kata Nabi SAW. Inilah di martabat ihsan. Jadi kan itu pula ihsan antara hamba sesama manusia adalah bahawa dia ni tidak melihat lagi dirinya, hanya melihat orang lain itu. Maka timbul perasaan ihsan padanya. Jadi barang siapa yang melihat dirinya dalam posisi keperluan orang lain dan tidak melihat dirinya waktu beribadah kepada Allah, maka itulah dia dinamakan sebagai muhsin, iaitu dia telah mencapai puncak dalam segala amalnya. Dia melakukan ibadah untuk Allah SWT, Allah merhatikannya, maka dirinya fana dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, kelazatan beribadah itu, keseronokannya, maka itulah kelebihan yang diperoleh oleh Nabi Yusuf AS sehingga layak dipanggil, dipuji oleh Allah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kita akan lihat perkataan muhsinin ini berulang-ulang dalam surah Yusuf ini. Jadi bila Allah SWT mengajar Yusuf ini, maka seperti yang dapat kita lihat, wa kadzalika najzil muhsinin, kata Imam Ibn Jauzi, terdapat 3 maksud lain yang dikandung oleh perkataan muhsinin ini. Iaitu yang pertama, as-sabiruna 'ala nawaib. Nabi Yusuf AS mengalami semua ujian, semua rintangan itu dengan penuh kesabaran. Yang kedua, ciri yang ada pada Nabi Yusuf ini, al-muhtadun. Maksud muhsinin yang dikehendaki di sini maknanya orang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kata Muhammad bin Jarir, Al-Imam bin Jarir Tabari, bahawa maksud perkataan al-muhsinin di sini iaitu al-mu'minin. Walaupun ihsan itu hakikatnya lebih tinggi daripada iman, kerana seorang itu sudah berada pada tahap melakukan ibadah dengan penuh keseronokan, kelazatan, meyakini Allah SWT melihat apa yang dilakukan, tapi ia mengandungi makna iman dan yakin seperti dinyatakan oleh para ulama. Maka inilah dia perjalanan hidup seorang manusia yang perlu kita contohi. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang bagaimana ujian yang berlaku seterusnya dalam kehidupan Nabi Yusuf. Lain yang diminta oleh suami, lain dilakukan oleh isteri. Dan kita akan lihat beberapa silap faham yang berlaku di kalangan yang ditulis dalam kitab-kitab tafsir. Barangkali bukan itu yang dikehendaki para ulama tafsir, tetapi ada kesilapan tersebut berlaku untuk kita fahami dalam konteks adakah seseorang Nabi boleh terfikir untuk melakukan maksiat. InsyaAllah kita akan lihat perkara ini dalam kaitannya menerusi bab yang berikut, bila ujian Allah datang kepada baginda, iaitu digoda oleh isteri orang yang berpangkat ini. InsyaAllah akan dihuraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.